Badan terlibat terbahagi kepada 7 iaitu 2.1 OSHA. Nanti seterusnya cikgu akan terangkan apa maksud OSHA. 2.2 Jabatan Bomba dan Penyelamat. 2.3 HACCP. Apa maksud dia? Slide seterusnya cikgu akan terangkan satu persatu. 2.4 Akta Kualiti dan Alam Sekitar. 2.5 Jabatan Pengurusan Sisa dan Pepejal dalam kurungan NSWMD. 2.6 Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja dalam kurungan JKKP. Dan yang terakhir adalah 2.7 Kualiti Persekitaran dalam kurungan Buangan Terjadual 2005. Badan yang pertama adalah OSHA yang bermaksud Occupational Safety Health Administration atau dalam bahasa Melayunya bermaksud Pentadbiran Pekerjaan, Keselamatan dan Kesihatan. Latar belakangnya telah diasaskan pada tahun 1993. Okey, apakah tujuannya ditubuhkan? Sebagai satu perundingan dan latihan pekerjaan. Apakah misinya? Memastikan keadaan selamat dan sihat bekerja untuk lelaki dan perempuan dengan menetapkan dan menguatkuasakan standard dan menyediakan latihan, outreach, pendidikan dan bantuan. Okey, kita pergi kepada dia punya piawaian OSHA. Piawaiannya adalah untuk menerangkan kaedah-kaedah yang majikan perlu gunakan untuk melindungi pekerja dari bahaya. Contoh yang pertama adalah A. Menyediakan perlindungan jatuh. B. Mencegah penggalian guain. C. Mencegah penyakit berjangkit. D. Memastikan pekerja selamat memasuki ruang terkurung. E. Mengelakkan pendedahan kepada bahan-bahan berbahaya seperti asbestos. F. Meletakkan pengawalan mesin. G. Menyediakan alat pernafasan atau peralatan keselamatan yang lain. H. Menyediakan latihan untuk pekerjaan yang berbahaya. Seterusnya 2.2 iaitu Operasi Bomba dan Penyelamat. Agensi Penyelamat di Malaysia. Latar belakangnya adalah untuk melindungi nyawa dan harta benda daripada kebakaran berdasarkan peruntukan undang-undang dengan cekap, berkesan dan sistematik. Aktanya telah ditubuhkan pada 1988, dikenali sebagai Akta 1988 Perkhidmatan Bomba. Okey, objektifnya adalah untuk melindungi nyawa dan harta benda daripada kebakaran berdasarkan peruntukan undang-undang dengan cekap, berkesan dan sistematik. Seterusnya adalah fungsi operasi bomba dan penyelamat. Fungsi yang pertama adalah untuk memadam, menentang, mencegah dan mengawal kebakaran. B. Melindungi nyawa dan harta sekiranya berlaku kebakaran. C. Menentukan adanya jalan keluar kebakaran, penyelenggaraan dan pengawalseliaan yang sempurna. D. Menjalankan penyiasatan tentang sebab, punca dan hal kebakaran. E. Melaksanakan khidmat kemanusiaan termasuk perlindungan nyawa dan harta semasa berlakunya apa-apa bencana. 2.3 iaitu HACCP dalam kurungan Hazard Analysis and Critical Control Point System. Okey, latar belakangnya HACCP atau Analisis Bahaya dan Titik Kawalan Kritikal merupakan sistem kawalan kualiti yang menilai kemungkinan bahaya kesihatan berlaku terhadap sesuatu produk, makanan dan mengambil langkah kawalan terhadap peringkat atau titik kawalan yang penting. Okey, kita pergi kepada bahayanya kesihatan. Bermaksud apa-apa yang boleh menyebabkan kemudaratan kepada kesihatan dari segi kesihatan, bahaya biologi.
Okey, terjadi kerana keracunan makanan disebabkan bakteria dalam makanan. Contoh bakteria adalah seperti Salmonella, E. coli dan Bacillus cereus. Bakteria ini berbahaya kerana hidup dalam makanan yang kurang masak. Tahap bahaya yang berlebihan dalam makanan yang diberikan boleh merebak daripada makanan mentah kepada makanan sedia dimakan, dalam kurungan iaitu pencemaran silang. Okay. Seterusnya adalah bahaya kimia. Bahaya kimia boleh wujud pada makanan tertentu dalam bentuk racun serangga atau sisa pembersihan. Bahaya kimia juga mungkin timbul daripada penyimpanan yang tidak betul dan salah guna pembersihan bahan kimia atau umpan tikus. Tidak menggunakan peralatan bergrade makanan juga boleh mencemarkan makanan yang lain. Seterusnya adalah bahaya fizikal. Bahaya fizikal termasuk pencemaran daripada benda asing seperti kaca, kayu, logam, rambut, lalat dan lain-lain. Untuk mengenal pasti semua bahaya yang berkaitan dalam perniagaan anda boleh mempertimbangkan langkah-langkah proses yang berkaitan dengan perniagaan anda. Anda perlu berfikir tentang 3 bahaya pada setiap peringkat atau langkah operasi anda. Seterusnya 2.4 iaitu Akta Kualiti dan Alam Sekitar dalam kurungan Act 1972. Akta Kualiti dan Alam Sekitar dalam kurungan Act 1972 merupakan perundangan yang berkaitan dengan pencegahan, penghapusan, kawalan pencemaran dan membaiki alam sekitar dengan mematuhi piawaian kerajaan. Seterusnya adalah 2.5 iaitu pengurusan sisa pekerja negara dalam kurungan NSWMD. Okey, latar belakangnya adalah Jabatan Pengurusan Sisa Pekerja Negara beroperasi untuk mengintegrasikan sistem pengurusan sisa pekerja di peringkat kebangsaan dengan tubuhnya Akta 2007 Sisa Pekerja dan Pembersihan dalam kurungan Akta 672. Akta tersebut telah diluluskan oleh Parlimen pada tahun 17 Julai 2007 dan diwartakan pada 30 Ogos 2007. Akta ini memberi kuasa eksekutif kepada Kerajaan Persekutuan untuk menjalankan tanggungjawab terhadap pengurusan sisa pekerja dan pembersihan awam. Apakah peranan Jabatan Pengurusan Sisa Pekerja Negara? Peranannya yang pertama adalah untuk menyediakan dasar, perancangan, strategik dan pengurusan sisa pekerja bersepadu dalam kurungan SWM pada peringkat makro. Kedua adalah jabatan ini juga menetapkan standard, spesifikasi dan kod amalan. Seterusnya, menerangkan peraturan lain yang diperuntukkan oleh Akta 672. Yang terakhir mengenai peranan Jabatan Pengurusan Sisa Pekerja Negara adalah untuk bertanggungjawab melaksanakan penswastaan penuh SWM untuk meluluskan dan memberi lesen untuk menjalankan perkhidmatan dan kemudahan pengurusan sisa pekerja dan pembersihan awam. Seterusnya adalah berkaitan dengan fungsi Jabatan Pengurusan Sisa Pekerja Negara. Fungsinya adalah sebagai badan kawal selia untuk memastikan bahawa SWM dan perkhidmatan pembersihan awam dijalankan dengan cara yang berkesan, bersepadu, cekap dan menjimatkan kos. Seterusnya adalah 2.6 iaitu Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja dalam kurungan JKKP dan objektifnya adalah untuk menyediakan dan memelihara tempat kerja dan sistem kerja yang selamat dan sihat.
memastikan semua kaki tangan diberi maklumat, arahan, latihan dan penyeliaan, menyediakan kemudahan kebajikan asas bagi semua pekerja dan untuk mengkaji semula dasar ini apabila perlu. Faktor utamanya adalah untuk keselamatan dan kesihatan merupakan sebahagian daripada aktiviti harian. Amalan penggunaan cara kerja yang selamat dan sihat ke arah menjayakan misi pekerja. Yang terakhir adalah 2.7, kualiti alam sekeliling dalam kurungan buangan terjadual 2005. Latar belakangnya adalah A. Prinsip dari mula hingga akhir. B. Termasuk 77 kategori buangan terjual. C. SW110, sisa daripada pemasangan elektrikal dan elektronik.